Sekali lagi, nasihat ke-24 iaitulah kerjakan 4 perkara. Tak ada larangan. Ini kena buat pula. Yang pertama, bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu sekira-kira jikalau hambamu bergaul kepadamu seperti pergaulanmu dengan Tuhanmu, maka engkau merasa puas hati dengan kelakuan hambamu. Kita yang semua, kita rasa kita dengan Allah ni macam mana sekarang? Buat tak segala sekatu patuh ke, ataupun masih ada soal jawab lagi depan tak puas hati dengan Allah? Sebab dia kata kita ni tahap hamba, bukan tahap rakyat. Rakyat kalau tak puas hati dengan kerajaan boleh demonstrasi. Hamba bila tak puas hati dengan Tuhan tidak boleh demonstrasi, bahkan kena ikut suatu patuh. Contoh, dia buat contoh lagi bagaimana kita ni semua kita ada orang gaji. Baik sekarang ni kita nak apa daripada orang gaji kita? Sebab kita sebagai tuan rumah, ataupun kita sebagai ketua jawatan lah, orang kata staff kita apa? Kita nak apa? Tahun sekali staff kita jangan curi tulang. Nah, yang kedua, staff kita ni tak bohong kita. Yang ketiga, tidak makan gaji buta. Nah, yang keempat, macam-macam. Yang keempat, 5, 6, 7, apa saja benda yang kita tak mahu orang bawah kita buat, maka kita, begitu juga Allah Ta'ala dengan kita tak mahu kita buat seperti mana kita orang buat kepada kita. Nah, dan engkau tidak merasa marah. Jadi apa yang hendak yang kau tidak suka lagi, tidak suka bagi dirimu terhadap daripada perbuatan hambamu yang al-majazi, maka jangan engkau melakukannya terhadap Tuhanmu, kerana Tuhanmu adalah Tuhanmu yang sebenar ataupun Tuhan yang hakiki. Maksudnya saudara mungkin dia sebut sekarang ni kita ada istilah balaghah. Ilmu balaghah ni ilmu bahasa Arab. Dia ada istilah majazi dan hakiki. Majazi contoh saya sebut singa mari dia tu. Tak, singa mari, singa masuk tu. Adakah saya kosak dia tu singa? Tak, kan tu mari. Cuma perangai dia macam singa. Tak. Jadi singa saya sebut tadi dia panggil singa al-majazi. Kalau saya sebut singa mari, tiba-tiba singa sungguh mari. Dia panggil itulah singa hakiki. Singa sebenar, singa lah. Ada bulu tak. Yang mana yang ada tali semua sekali. Itu singa. Tiba-tiba saya sebut singa, tiba-tiba mari orang. Maknanya perangai dia macam singa. Begitu juga dia. Tuhan al-majazi kita lah. Orang panggil kita Tuhan, kita jadi pengaruh syarikat, itu Tuhan. Tuhan hakiki Allah Ta'ala. Hak Tuhan sebenar yang tidak boleh orang lain membantah apa yang diperintah oleh Allah. Itu maksudnya antara majazi dengan hakiki. Perkara kedua, perkara yang hendak engkau buat bagi orang yang lain adalah engkau mengukurnya bagi dirimu. Jadi apa yang engkau suka orang lain lakukan terhadap dirimu, maka buatlah perkara yang seperti itu. Kita tak mahu orang buat jahat pada kita, khianat pada kita. Jangan kita khianat pada orang. Kita kalau boleh, kita tidur, kita tak mahu orang ganggu. Tiba-tiba orang tidur, kita jetik telinga dia. Marahlah kawan tu. Contoh kecil tu saya sebut. Kerana iman seorang hamba tidak akan sempurna sehingga ia mencintai bagi seluruh manusia apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Makna sesungguh itu yang kita sebut bagaimana manusia itu kita kena sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang itu sehingga dia sayang orang lain seperti mana dia sayang diri dia sendiri. Baik. Kita semua kadang-kadang kita tak lepas buat salah tu, tak lepas buat salah manusia. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi SAW nama Sayyidina Abu Damdam. Sayyidina Abu Damdam seorang sahabat Nabi yang mana sebelum tidur tiap-tiap malam dia memaafkan salah orang lain. Dia tidak bila memaaf salah orang lain dia tak pernah pening ya. Kadang-kadang kita berdengki berdendam dengan orang setahun, 2 tahun. Mari penyakit darah tinggi kerana dendam. Dia boleh dengar orang tak lepas, nak tumbuk orang dia jauh, dia boleh nangis tu, benda sakit hati, tapi sekali kena penyakit darah tinggi. Ni kita maaf salah dia lah. Allah tak seru pada Allah. Kan kita berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ni rasa ghil, rasa dengki, rasa sifat kepada orang sama-sama keimanan kami, sama-sama kami ni, biarlah ya Allah. Itu akhlak yang diajar oleh Nabi SAW yang saya sebut dah beberapa kali sebelum ni lah. Nabi kalau nak balas boleh sangat. Dan tengok dalam peristiwa Fathu Makkah. Apa yang Nabi buat kepada orang yang jauh dia dulu. Orang baling sampah atas muka dia. Semua duk plan dia dah masuk. Duk berlutut belakang. Dah benar ni Fathu Makkah kan ni. Nabi kata izhabu fa antum mutlaqat. Hari ni kamu dah bebas. Nabi tak balas pun. Makna itu bila kita balas dengan sifat apa maaf kita, orang akan melihat. Itulah yang akhlak yang diajar oleh Nabi SAW.
Kena balas. Sebab tu salah semua ikhwan muslim apa Hasan al-Banna, Imam Syafi'i al-Banna buat satu sebut sanuqatilun nas bihub, kami akan bunuh manusia dengan sifat kasih sayang. Allah. Saya semua bulan Ramadan baru ni saya nak sebut ikhwan muslim ini, saya bagi saya tak ada lah nak tribulasi, kena penjara pada zaman dulu, zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, zaman Mike Mubarak, semua pernah kena. Zainal Ghazali, semua kena penjara lah tu ahli-ahli tu. Tapi mari pada orang ni musyrik dia Dr. Muhammad Ali kata dak nahnu nusamihukum, wahai musuh-musuh yang pernah buat khianat pada kami, hok mati dah, yang masih hidup kami maaflah kamu. Tak, tengok akhlak mereka. Tak ada nak balas pun. Hari ni Mursi dah jadi presiden, boleh sangat dia tengok ni. Tak, hok mana yang pernah khianat pada aku dulu, boleh. Tak, tanda tangan saya, presiden tanda tangan lah, tangkap dulu boleh. Tak buat. Balas manusia biarlah Allah Taala. Tapi bila Mursi tak buat begitu pun berhenti lagi kan, ada duk kata pelik-pelik lagi lah. Tidak ada niat pun kalangan musuh dah untuk nak berhenti, walaupun sudah dimaafkan mereka. Tak nampak. Biarlah, mungkin saya dua lagi tak nampak 2-3 tahun. Tak. Baik, seterusnya lagi. Dan engkau yang ketiga, perkara ketiga, apabila engkau belajar sesuatu ilmu atau engkau mentelaahnya, maka saya kira bahawa ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu. Mana kita belajar apa sekalipun ilmu, niat dalam hati kita biar ilmu itu dibaiki hati kita, dan membersihkan jiwamu, seperti halnya jika engkau mengetahui bahawa umurmu hanya tinggal 1 minggu lagi. Kita ini semua tak tahu bila kita akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, seorang itu tak tahu bila dia mati. Dia tak tahu di tanah mana dia akan meninggal dunia, tak tahu. Mungkin di Mesir, mungkin di mana, mungkin di Mekah. Nak sebutnya Rasulullah itu, kalau contoh orang itu tahu seminggu lagi dia nak mati, apa kita buat? Contoh lah. Tak kata kita tahu kita nak mati bila, apa kita buat? Nak mati 18 hari bulan 12 2012 pukul 7.45 pagi. Boleh tahu sama tak tu detail. Rasa tak keluar rumah dia, kita hari ni. Kalau nak ibadat kepada Allah, dah tak mengaji, dah tak pergi kuliah, dah dekat nak mati dah. Jadi dia kata begitu lah. Sudah pasti engkau tidak akan sibuk dengan ilmu fiqh, ilmu khilaf dan mazhab dan akhlak dan usul fiqh dan ilmu kalam. Dan seumpamanya, kerana engkau tahu bahawa segala ilmu yang aku sebut tadi tidak memberi faedah padamu waktu itu. Kita nak mengaji, apa lagi nak mengaji? Kita beramal dengan pasal, sebab kita tahu dah kita nak mati. Maknanya begitu, ilmu kena amal. Dalam keadaan ini sudah tentu engkau hanya akan sibuk dengan muraqabah hatimu. Muraqabah ni maksudnya kita pantau hati kita, tengok, mempelajari sifat-sifat kejernihan jiwamu dan berpaling daripada urusan dunia. Dan engkau akan sibuk pula mengisi hatimu dengan cinta akan Allah Ta'ala, dan beribadat kepadanya, dan menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang baik. Wahai anakku, itu kita dengarlah nasihat aku ini dan fikirlah isinya. Dan cubalah engkau fikirkan, seandainya engkau telah diberitahu bahawa Sultan 1 minggu lagi akan memilih engkau sebagai menteri besar. Sekian, baru seminggu lagi nak lantik awak jadi menteri besar. Apa yang akan buat dalam tempoh seminggu? Pertama sekali akan beli sabun-sabun, akan mewangikan tubuh dia, mandi. Nak jadi menteri besar ni, daki-daki dia betul buat dulu. Kemudian pergilah ke Star shopping, cari kok-kok yang mahal-mahal. Kerana nak angkat sumpah sebagai menteri besar. Dia nak umpama begitulah. Kita nak, bila nak bertemu dengan Allah, nak mati seminggu lagi, akan begitulah. Tak percaya dah hal lain, tak makan minum dah. Dia tak makan minum pun asalkan kok kita tu cantik malam. Maka apakah kiranya yang akan buat selama seminggu ini? Dia tanya kita balik. Ketahuilah, sesungguhnya engkau dalam 1 minggu ini sudah pasti tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali perkara yang engkau sangkakan Sultan akan melihat. Dia tengok tu lah. Dan memerhatikannya. Sama ada pakaian, tubuh badan, rumah, hamparan dan seumpamanya. Maka sekarang cuba engkau fikirkan baik-baik yang telah aku katakan tadi, kerana engkau adalah seorang yang cepat faham. Dia kata kita faham lah. Cuba faham lah. Dan perkataan sedikit sudah mencukupi bagi orang yang bijak. Orang bijak ni dia sekali dia faham tak? Rasulullah SAW ada bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum illa wala ila a'malikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, bukan illa. La yanzuru, tidak melihat ila suwarikum, gambaran kamu, bukannya kecuali.
Dan Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada rupa tubuhmu, dan dia tidak melihat pula kepada amalanmu, tetapi ia memandang kepada hati dan niatmu. Hak ni yang orang guna ni tak. Allah Ta'ala tengok hati, Allah Ta'ala tak tengok pakaian. Kita tak pakai tudung pun tak apa, atas hati baik. Dah. Kita pun nasib baik dia tak jumpa hadir ni. Kalau dia jumpa hadir ni, tak jawab lah kita. Tak betul. Ya. Allah Ta'ala betul tidak melihat gambaran tubuh luar ni. Bukan gambaran pakai tudung. Itu tudung tutup aurat tu satu perintah. Itu sudah perkara kena bagi thawab. Kalau itu tak boleh nak, kita tak boleh tikai dah. Itu ada dalil nas qat'i dalam Quran hadis. Tak boleh tikai dah. Ini masuk gambaran luar, pakaian, beli mahal-mahal contoh. Allah Ta'ala tak tengok tu. Ya. Tapi Allah Ta'ala melihat hati dan juga niat kita. Kerana niat daripada amalan itulah, daripada niat itulah terbitnya amalan. Dan jika engkau mahu memperdalami hal yang berkenaan, kata dia, rujuklah Ihya Ulumuddin. Ilmu ini, iaitu ilmu bersih hati, adalah termasuk ilmu fardu ain. Ni hukum ngaji ilmu bersih hati. Ilmu bersih hati ni ilmu apa? Ilmu tasawuf kan? Kadang-kadang Allah Ustaz anak nak ngaji ilmu tasawuf tak layak lagi. Sebab apa tak layak? Takut mari keramat. Tadi dia kata saya pergi kuliah kan, tak naik pas, kena terbang. Dia fikir mengaji tasawuf tu kena ada karamah. Kita ni tasawuf bukan tujuan ngaji tasawuf, bukan tu. Bukan terbang, bukan jalan atas air tu. Ngaji tasawuf nak bersih hati kita dulu. Tak? Terbang jalan atas air tu dipanggil bonus. Ulama-ulama wali Allah tak tengok, bawa tu tak tengok. Hak tu bonus. Hak gaji dia nya, hak ni. Nah, bonus tu kalau kajian bagi, tak bagi macam mana? Nah, mana bonus? Hak jalan atas air tu tidak dilihat. Maknanya kena mengaji fardu ain tak lepas. Lagi mana tak mengaji tidak terlepas kita daripada dosa. Kecuali kalau fardu kifayah lah, fardu kifayah tak apa. Yang lainnya adalah fardu kifayah. Rupanya ilmu bersih hati ni ilmu fardu ain. Hak lain itu ilmu fardu kifayah. Tak. Kecuali sekadar engkau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan sempurna. Saya nak sebutkan contoh. Sekarang ni kita dalam ilmu fiqh ada ilmu belajar bab haji. Sekarang ni apa hukum belajar ilmu bab haji? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebab awak tidak berhasrat nak berhaji lagi. Tengok 2013 tiba-tiba naik di lembaga tabah haji, nama awak naik sebagai bakal jemaah haji tahun 2013. Maka pada tahun tu wajib belajar ilmu bab haji. Sekarang ni tak apa lagi. Dia bagi fardu kifayah. Kalau belajar, alhamdulillah. Tak belajar tak ada masalah. Tapi nak pergi ke Mekah tak ada ilmu bab haji, bab umrah, tak boleh. Dia panggil fardu ain dah masa itu. Itu ilmu-ilmu lain. Ilmu berniaga, bab muamalah. Awak tidak berhasrat nak berniaga, tak ada masalah. Belajar tak apa, tak belajar tak apa. Tapi awak nak cuba dalam bidang ekonomi sungguh, ikhtisar, tak boleh. Kena belajar bab muamalah pada masa itu. Maknanya hukum tak berubah itu melihat kepada kesesuaian ataupun keperluan pada diri kita pada masa itu. Ada pun ilmu bab hati ni tak boleh. Dia tidak pakai fardu kifayah, dia sudah menjadi hukum fardu ain. Saya boleh jelas banyak lagi lah saya dapat contoh lagi ilmu fiqh lain. Bab mudarabah, bab apa semua sekali. Dia menjadi fardu kifayah kecuali bila kita nak maka menjadi fardu ain. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu. Bab perkara keempat, bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun. Kenapa? Kerana Nabi SAW dia ada rumah dia tu, dia mencari simpan untuk isteri dia tu makanan untuk setahun. Walaupun orang kata tak sempat setahun pun. Sebab ramai tetamu duyuh mari datang rumah Nabi jamu pada mereka. Seperti apa yang pernah dibuat oleh Nabi SAW bagi sebahagian daripada isterinya dengan baginda bersabda, Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafan. Ini doa Nabi. Ya Allah, jadikanlah makanan keluarga bagi keluarga Muhammad ini cukup-cukup saja. Mana tak lebih. Makan hari ini kalau dua mulut lah ya Allah. Itu doa Nabi. Sederhananya Nabi sehingga para sahabat bila mana tanya Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana keluarga bagaimana kehidupan Rasulullah? Saya kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah makan 3 hari dekat kenyang. Maknanya hari ni makan kenyang, esok lapar, lusa lapar, 3 hari pula baru jumpa dengan nasi ataupun roti pada masa itu. Dan pernah 3 hari dapur rumah Nabi tak berasa. 3 hari. Maknanya Nabi puasa sungguh. Nabi ini nak mengajar supaya kita ni bukan salah, mewah tak salah. Tapi kalau tahap membazir dosa, tak boleh pula.
Tak apa makan yang hari-hari kenyang. Tak, tak ada makan dan nak makan pula, tak ada masalah. Cuma kita cakap sekarang qudwah, nak ikut Nabi, itulah cara hidup Nabi. Dan Nabi SAW tidak mempersiapkan makanan cukup setahun. Ini bagi semua isterinya, tidak semua juga. Ada hak mana yang mana dia tengok hak perlu, maka dia buat. Kalau tak, maka dia akan bagi cukup untuk setahun juga. Penutup dan doa habis. Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku telah tuliskan dalam warqah ini apa-apa yang kau kenaki. Mana itu dia? Maka saya kira engkau mengamalkan dengan isinya, dan jangan lupa padanya daripada mengikuti aku dan doa-doamu yang baik. Tengok tawaduk Imam Ghazali ni, dia syekh, dia tu guru, tapi minta doa dengan anak murid. Ya, kita selalu bila tengok syekh tu, minta doa tu syekh berkat dak. Imam Ghazali dia memerendahkan tawaduk dia tu, dia minta doa pada anak murid. Jangan lupakan aku dalam doa-doamu. Dia sebut dia tu. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali sebut dalam Bidayatul Hidayah. Kadang-kadang tok guru ni, walaupun dia seorang tok guru, dia umur dah tua. Bila umur dah tua, dia akan banyak dosa berbanding anak murid dia umur baru 15 tahun. Nampak? Dia macam mana dia nampak, orang lain tak nampak. Ini yang dia ajar. Bila dia merendahkan martabat dia tu sebagai syekh, minta doa dengan anak murid. Adapun doa yang engkau tanyakan itu, maka carilah lafaznya di dalam kitab-kitab yang sahih. Tengok sendirilah dia kata. Dan bacalah pula doa yang aku tuliskan ini pada sekalian waktumu. Kita ni kalau boleh doa dia panjang juga lah. Saya nak baca kot dalam bahasa Arab ni dan bahasa apa Melayu ni, saudara saya boleh tengok sendirilah. Doa itu ialah Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal asmati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal 'aishi arghada wa minal 'aishi arghada wa minal 'umri as'ada wa minal ihsani atamma wa minal in'ami a'amma wa minal fadli a'dzaba wa minal lutfi aqraba. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim lana, Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana wa qrin bil 'afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala 'afwika 'ala dhunubina wa munna 'alaina bi islah 'uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa 'alayka tawakkalna wa i'timadana. Allahumma thabbitna 'ala nahjil istiqamah wa 'idna fid dunya min mujibatin nadamati yawmal qiyamah wa khaffif 'anna thiqlal awzar warzuqna 'aishatal abrar واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Selesailah. Maknanya buku ataupun risalahnya begitu tipis, iaitulah ayuhal wala. So semua yang terakhir saya nak sebut gini. Orang yang ikuti daripada awal sampai akhir ni dah saya rasa banyak dah. Kalau kelas-kelas yang dia buat ni terlalu banyak dah, sahabat-sahabat saudara semua ikut. Maknanya ilmu ni dah ada. Sebab itu ilmu sahaja tidak menjamin seorang itu selamat daripada api neraka Allah seperti kita baca dalam buku ni. Bila ada ilmu, kena amal. Baik, sekarang ni kena ada juga ilmu dan faham. Berapa ramai hari ni orang ada ilmu, dia tidak faham. Dia tidak faham agama, dia tak faham Islam. Apa yang dia belajar, dia tak faham. Kerana apa tak faham tu? Kerana faham itu kurniaan daripada Allah. Sebab itu Allah, dalil bagaimana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man aradallah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Taala nak pada dia faham, pada dia baik, maka diberi faham pada dia agama. Dia tak panggil yu'allimhu. Siapa-siapa yang Allah Taala baik, dia berikan alim, tak beri ilmu, dah diberi faham. Ilmu dan faham dua senjata ataupun dua sayap yang begitu penting. Hari ini kita mengaji, walaupun ramai orang mengaji sahabat kitab Sahih Bukhari, Sunan Sittah, semua dia khatam, tapi dia tak faham. Dia bercakap soal agama, dia nampak agama duduk masjid. Bercakap soal agama, dia tak bercakap ada soal dia luar. Ini orang tak faham lagi. Ini bukan dipanggil al-fahmu minhatullah.
Faham itu satu pemberian daripada Allah. Sebab itu kita kena, ya Allah, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kami faham pada agama kamu. Tak ramai hari ni orang nak buat baik ramai, tapi dia tak faham. Contoh, orang yang tidak, bagaimana orang yang judi. Orang judi, hasil judi nak buat masjid. Dia anggap boleh pahala. Tak boleh pahala tu buat masjid. Mana boleh hasil judi buat masjid. Tapi dia anggap bila keluar atas juta, dia anggap pahala banyak. Dia anggap nak buat baik. Ramai orang nak buat baik hari ni, dia tidak faham dalam agama. Maka perlu pada kita, pada ilmu Allah SWT. Jadi satu qadar itu insyaAllah selepas ini kita akan bertemu dalam pertemuan lain lah, dalam pertemuan yang akan dianjurkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati.